semboyan sudah dibunyikan, gendang pilihan raya sudah kedengaran. Cuma insyaAllah esok baru kita akan tahu bila tarikh hari penamaan calon dan bila tarikh kita akan membuat undi, insyaAllah. Saudara, malam ni kita akan kupas tajuk di belakang ni, iaitu Reset dan Restart Malaysia. Kenapa memerintah sendiri lebih baik daripada kita berkongsi kuasa dengan musuh-musuh politik kita? Tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, apabila kita tewas dalam pilihan raya umum yang lepas, saudara, pelbagai pengalaman perih jerih tuan-tuan kita lalui. Kalau dulu, saudara, kita pilih ahli-ahli majlis kerja tertinggi, kita pilih pimpinan UMNO, kita pilih orang yang biasanya ada jawatan menteri, timbalan menteri, betul tak betul? Kita pilih orang yang popular. Ada setengah-setengah tu dia pilih orang yang ada piti sikit. Ya, orang piti ni piti Kelantan kan, Terengganu pun faham kan, piti juga. Tetapi tuan-tuan, selepas kita lalui lebih kurang 4 tahun lebih semenjak tewasnya Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah, sudah pastilah saudara, selepas ini cara ahli-ahli di akar umbi menilai kepimpinan sudah pasti jauh berbeza. Sudah pasti kita nak lihat pemimpin kita adalah pemimpin yang boleh jaga parti kita, betul tak betul? Sudah pasti kita nak pastikan kalau misalnya nasib tidak menyebelahi kita, adakah pemimpin kita akan tunduk kepada musuh kita ataupun tidak? Harapan kita begitulah tuan-tuan. Dan kita hari ini, saudara, yang menyebabkan hari ini kita masih lagi boleh berdiri di hadapan kita hari ini, sikit sebanyak kita kena ucap jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerana sekiranya beliau tunduk dengan Tun Dr. Mahathir yang meminta supaya parti kita ini dibubarkan dan dia arahkan supaya Datuk Zahid menyertai bersatu. Tuan-tuan, mungkin kita sudah tidak ada di sini pada malam ini, saudara. Ada di antara pemimpin kita masuk gua, tuan-tuan, hilang. Bila time kita menang balik, baru dia muncul. Nak cari pemimpin yang konsisten, mengadakan program, walaupun kita tahu Seberang Takir ini satu-satunya Dewan Undangan Negeri yang menang dalam Parlimen Kuala Nerus ini, yang lain kalah. Namun walaupun kita kalah, tuan-tuan, alhamdulillah kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Razif kerana beliau istiqamah konsisten memberikan khidmat kepada rakyat. Malah tuan-tuan, bagi saya seluruh Malaysia ini bukan setakat beliau memberikan khidmat kepada tuan-tuan, kepada rakyat di Seberang Takir, Kuala Nerus. Malah setiap kali adanya kes-kes mahkamah yang melibatkan penganiayaan kepada kepimpinan UMNO, beliau menghantar berbas-bas rakan-rakan daripada Seberang Takir untuk memberikan sokongan moral, baik kepada Datuk Seri Zahid, begitu juga dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini tuan-tuan cara kita menilai kawan-kawan. Tadi saya duduk minum petang dengan Datuk Razif, rupanya saudara, beliau juga bila bawa tuan-tuan, melatih tuan-tuan tentang perjuangan. Kalau sebelum ini semua hidup senang, pergi Kuala Lumpur ada hotel, rupa-rupanya beliau juga melatih tuan-tuan cara perjuangan. Macam mana pergi malam-malam sampai sana, mandi dekat Petronas. Sebelum ni tak pernah lakukan, betul tak? Namun ketika kita menjadi pembangkang, tuan-tuan,
Itu sebab kita kena ada pemimpin yang boleh memimpin kita ketika kita senang, ketika kita susah. Dia tetap setia bersama kita, tuan-tuan. Saudara, apa perlu kita nak reset negara ni? Ada setengah-setengah daripada kita mengatakan bahawa siapa pun memerintah, kita tak ada masalah, hidup kita tetap sama. Ada kan dengar macam ni? Betul lah. Yang senang sikit mungkin pemimpin bagi mereka. Tetapi tuan-tuan, pengalaman 4 tahun lebih ini jelas membuktikan bahawa siapa juga memerintah, hidup kita tetap sama, tidak memberi kesan pada kita, adalah tidak benar sama sekali. Kita lihat 22 bulan Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Mengana tak hidup kita, tuan-tuan? Bermula dengan bagaimana hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Bermula dengan kedudukan agama Islam diperlekeh. Kita juga lihat bagaimana bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa yang tidak diumpamakan. Ada kaki tangan ataupun anggota pentadbiran, menteri yang buat sidang media dalam bahasa Tamil pun ada. Ada yang buat kenyataan media dalam bahasa Mandarin pun ada. Langsung tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak pernah dalam sejarah kita melihat dalam tempoh 22 bulan ini, kita lihat yang di Pertuan Agong yang biasanya tempoh dia 5 tahun, tiba-tiba Agong pelari, tuan-tuan. Baru 2 tahun dia meninggalkan kita, saudara. Digantikan dengan Sultan Negeri Pahang sebagai yang di Pertuan Agong. Ramai orang juga bertanya, kalau zaman Pakatan Harapan tak okey, apa salahnya kalau kita berhijrah, kita cuba pula zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin? Orang ingat keluar daripada mulut buaya, kita akan selamat. Rupa-rupanya keluar mulut buaya, kita masuk mulut naga. Saudara, pernah kita terbayang 61 tahun Barisan Nasional memerintah, kita boleh cari makan setiap hari tanpa sebarang sekatan. Betul tak betul? Bila datang Muhyiddin, saudara, disebabkan kedudukan beliau diangkat kerana beliau dan rakan-rakan khianat kepada Pakatan Harapan, meninggalkan Pakatan Harapan bersama dengan UMNO dan PAS, tubuh kerajaan campuran. Saudara, disebabkan hanya ada 114 orang yang menyokong dia, saudara, maka akhirnya, tuan-tuan, kerana takut, mula-mula dia dengar cakap kita, dia dengar cakap Datuk Seri Najib, cadangan-cadangan Datuk Seri Najib, tuan-tuan, tentang ekonomi, cadangan supaya air sinar diluluskan, dia ikut. Bantuan untuk orang-orang yang di lockdown akibat daripada PKP, dia ikut. Tetapi lama-lama, tuan-tuan, mula-mula tu orang panggil abah kau. Tetapi bila dia, mula-mula orang panggil dia abah, betul tak? Orang hormat, orang suka apa yang dia bagi, hasil daripada cadangan-cadangan kita, cadangan Datuk Seri Najib. Tetapi bila dia mula, tuan-tuan, besar kepala, bila dia mula nak penjarakan Datuk Seri Najib, sedikit demi sedikit, tuan-tuan, perkataan abah bertukar menjadi abah kau. Tuan-tuan, tak pernah dalam sejarah 18 bulan sekejap PKP, sekejap PKP, sekejap PKP diperketatkan, sekejap PKP dilonggarkan. 18 bulan. Masa itulah orang hilang pendapatan. Masa tu restoran-restoran hilang dia punya pendapatan sempurna. Ada yang 40% paling kurang hilang. Ada yang sampai 80%. Itu pun kira okey, kerana restoran masih lagi essential services ataupun perkhidmatan yang penting. Tetapi yang mana yang perkhidmatan dia tak penting, syarikat mereka ditutup, tuan-tuan. Hilang tak pekerja-pekerja tadi?
habis semua hilang kerja saudara. Restoran, kalau dulu 100 orang boleh masuk satu hari, kalau dah tinggal 20-30 orang, tak dibenarkan sekejap boleh makan dalam, sekejap tak boleh makan. Akhirnya mereka kena potong juga pekerja. Orang hilang kerja. Bila orang hilang kerja, mula-mula tu boleh guna saving. Tetapi bukan semua orang ada saving. Ramai yang kais pagi makan pagi, betul tak betul? Kais petang makan petang. Bila dah dikurung di rumah, nak bagi anak makan, tak ada cara, pinjam along. Ada yang meniaga pasar malam. Dah modal semua, dah dileburkan untuk beli barang nak dibuat niaga, tiba-tiba lockdown. Ada barang rosak. Pasar malam bukan semua jual barang yang tahan lama kan. Bila dah tak ada pilihan, bila PKP dibuka balik tuan-tuan, boleh meniaga balik, mereka pun terpaksa membuat pinjaman. Yang mana dapat ambil duit KWSP, Alhamdulillah. Habis yang tak ada KWSP ni tuan-tuan nak minta ke siapa? Ada di antara mereka mencari along tuan-tuan. Betul? Cari along, modalkan, mula meniaga balik. Bila mula meniaga balik, tiba-tiba tutup balik ekonomi ni. PKP balik. Habis lebu modal, duit daripada keluarkan duit KWSP dan duit daripada along. Kalau yang KWSP ni tak payah balik, cuma hilang tabungan untuk hari tua. Tetapi yang minjam along ni saudara, akhirnya dia pinjam untuk menyelesaikan kehidupan dia. Rupa-rupanya pinjaman ini akhirnya mendatangkan lebih banyak masalah. Ada setengah-setengah tuan-tuan dah buntu, tak tahu macam mana nak lari daripada masalah. Kalau dapat along yang jenis tekan lekam, yang jenis mengugut, yang jenis mengancam nyawa dia dan keluarga dia, ada setengah-setengah daripada mereka tuan-tuan mengambil jalan singkat, jalan keluar dia bunuh diri. Ramai tak orang bunuh diri tuan-tuan? Ramai. Ramai yang bunuh diri zaman Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan Muhyiddin tuan-tuan, dia boleh kata apa? Dia boleh kata bahawa Perdana Menteri sekarang gagal menjaga ekonomi dan gagal mentadbir negara. Kepala otak dia. Padahal dialah bapa kegagalan. Dialah orang yang satu-satunya menyebabkan orang sampai bunuh diri ketika dia jadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Ini dia lupa saudara. Saudara, itu sebab kalau ada orang tanya dengan tuan-tuan atau cakap dengan tuan-tuan, siapa juga jadi Perdana Menteri, hidup kita tetap sama. Saya nak beritahu, tak sama. Tak sama. Kerana apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional dulu, dengan apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 22 bulan zaman Pakatan Harapan, dan apa yang tuan-tuan nikmati sepanjang tempoh 18 bulan zaman Muhyiddin Yassin, bapa lockdown negara, sudah pasti berbeza. Itu sebab ramai hari ini, terutamanya masyarakat Tionghoa hari ini tuan-tuan, dulu mereka mengundi Pakatan Harapan. Mereka ingat bila mereka undi Pakatan Harapan, mereka boleh dapat sebuah kerajaan yang bersih, sebuah kerajaan yang telus, sebuah kerajaan yang tak makan rasuah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dah bagi peluang pada mereka memerintah, rupa-rupanya kerajaan Pakatan Harapan lebih teruk daripada kerajaan Barisan Nasional. Bila bagi pula peluang kepada Perikatan Nasional, bukan setakat lebih teruk tuan-tuan, bisnes mereka tutup, mereka tak boleh keluar meniaga macam biasa. Akhirnya ramai yang gulung tikar dan ramai yang ambil keputusan nekat bunuh diri akibat tak boleh tahan dengan tekanan keuangan dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, kita perlu betulkan ini semua. Dan sudah pasti, selain daripada soal pentadbiran negara yang kita perlu riset,
Kita perlu kembalikan seperti mana zaman BN memerintah 61 tahun. Ada banyak perkara-perkara lain yang kita perlu reset.